Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan inayah daripada Allah. Kita menyambung lagi muzakarah kita, menerusi kitab penawar bagi hati, di mana perbahasan kita pada hari ini, pada malam ini, iaitulah berkaitan dengan sifat mazmumah. Di dalam kitab penawar bagi hati ini, pada kitab yang kedua, pada bahagian yang kedua, yang mana bahagian yang kedua di dalam kitab penawar bagi hati ini ialah menyatakan berkaitan dengan sifat-sifat yang dicela oleh Allah, oleh agama kita. Yang mana sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dimuatkan di dalam kitab penawar bagi hati ini ada 10 semuanya. Akan tetapi tidaklah 10 sahaja sifat mazmumah, sifat yang dicela, sifat hati yang dicela oleh agama. Bukan 10 sahaja, banyak lagi. Cuma didatangkan oleh pengarang kita Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala ini hanya 10 daripada kerana 10 inilah yang merupakan kepala-kepalanya, ketua-ketuanya, yang daripada sinilah akan terberiak, akan terberanak, akan terlahirlah daripada sifat-sifat hati yang dicela yang lain-lain daripadanya. Yang punca kesemua itu lain-lain daripadanya lagi, yang banyak lagi sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat hati yang dicela ini lahir daripada adanya daripada 10 sifat mazmumah yang dimuatkan di dalam kitab penawar bagi hati yang kita bicara ini. Itulah maksudnya didatangkan 10 sahaja di dalam kitab penawar bagi hati. Tidak bermakna 10 ini sahaja sifat mazmumah, sifat hati yang dicela, banyak lagi. Tapi 10 ini merupakan ketua-ketua ataupun kepala-kepala daripada sifat-sifat hati yang lain. Apabila kita tebas, apabila kita hancurkan, apabila kita hindari daripada 10 ini, maka tidak akan ada lagi sifat-sifat hati yang lain-lain daripadanya, daripada kerana yang lain merupakan anak-anak daripada ketua-ketuanya yang 10 ini.
Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Katanya, bab yang ke-9 daripada 10 bab kesemuanya, daripada segala sifat-sifat yang mazmumah. Bab yang ke-9 adalah ia pada menyatakan ujbun, pada nak membahaskan sifat ujub. Melayu kita sebut perasan, ataupun kita panggil hairan dengan diri sendiri. Hairan diri. Hairan diri dengan ilmu kita ada. Hairan diri dengan amal hak kita lakukan. Itu panggil ujub. Itu terjemahnya. Ujub dalam bahasa Melayu kita perasa. Hairan diri. Yang tak kala bila ada sifat ni di hati seseorang, maka akan terlahirlah di luaran diri seseorang itu yang kita panggil agah. Dalam bahasa kita panggil agah. Wagah dia tu. Allah agah. Kenapa agah? Lahir agah ni kerana dia bersifat dengan sifat ujub. Kerana dia bersifat dengan sifat perasan diri, hairan diri, perasan dengan diri dia. Oh, banyak ibadat aku ni, banyak amal aku ni. Itu ujub. Dia nak takrifkan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan ujub ataupun perasan diri ataupun hairan dengan diri sendiri. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, hei mereka-mereka yang inginkan, yang nak dapatkan kebahagiaan, sama ada dunia ataupun akhirat, mu kena tahu bahawasanya ujub itu, yakni takrif ataupun makna pengertian definisi bagi ujub ni. Apa makna sifat ujub? Ujub ni apakah makna dia? Yang mana ni ialah sifat yang dicela. Maka ujub ni ketahui olehmu. Makna ujub ialah membilang besar ia seseorang tadi tu. Dia membilang besar akan dirinya, diri bagi seseorang. Dia membela besar diri dia. Dia membilang besar dengan makna dia berasa lebih. Dia perasan lebih diri dia ni. Dia perasan diri dia ni lebih ikutlah daripada fizikal hak dimilikinya. Dia berasa, kalau kata handsome, dia kata dia perasan dia tu handsome. Itu pada diri dia, pada tubuh badan, pada diri dia, pada tubuh badan dia, pada zat dia. Dia perasan lebih. Ataupun takrif ujub ni lagi. Satunya dia perasan dia perasan lebih pada diri dia satu. Atau satu kelakuan, yakni atau membilang besar. Atau membilang besar ia, ataupun dia perasan lebih akan satu kelakuan, akan satu sifat daripada segala kelakuannya, kelakuan bagi diri, kelakuan sifat bagi diri, ataupun dia perasan lebih dari sudut sifat yang ada pada diri dia. Dia perasan lebih. Dia perasan diri dia tu lebih, ataupun dia perasan sifat-sifat hak ada pada diri dia tu dia perasan lebih. Dia berasa lebih diri dia, sifat hak dia dimiliki. Contohnya apa dia? Seperti ilmu bagi seorang, dan ibadat bagi seorang. Ini contoh dia. Contoh dari sudut ilmu.
Dia perasan aku ni, alim aku ni deh. Tu. Perasan di diri dia tu. Dia perasan dia lah alim. Tu panggil ujub. Dia panggil perasan lebih. Sifat hak ada di dia, kealiman tadi. Dia perasan dia alim. Ataupun dia perasan dia ni, banyak aku buat ibadat dia. Tu panggil ujub. Ataupun dia perasan dia buat ibadat dia lah. Buat ibadat dengan comelnya, hak moleknya dia lah. Buat ibadat comel dia. Dia perasan di diri dia begitu. Itu dia panggil sifat ujub ada di seorang tadi. Dia perasan lebih, dia membilang besar, dia perasan diri dia tu lebih, dia perasan maknanya sifat-sifat ada di dia tu lebih. Tu nama ujub. Adapun yang terdahulu kita belajar, iaitulah berkaitan dengan takabur, membesar diri. Adapun takabur, perasan dia tu lebih, serta dia memandang orang lain rendah, tamadah, hina daripada dia. Itu namanya takabur. Dia lebih, kemudian pandang satu lagi orang lain hina daripada dia, tamadah daripada dia, tak ada kelah, tak serupa dengan dia. Ini dia panggil takabur. Ujub hanya satu saja. Hanya dia perasan diri dia. Dia tak ada pandang orang lain hina. Tak ada nak mempelekeh orang-orang lain daripadanya. Tak ada. Itu ujub. Ujub ni perasan hanya untuk diri sendiri, tanpa menghina orang lain, tanpa memperlekehkan orang lain, tanpa perasan orang lain tu rendah daripada dia. Maka ini ialah ujub. Adapun takabur, dia rasa dia lebih, orang lain kurang, orang lain hina daripada dia. Itu takabur. Adapun ujub dah, perasan hanya diri dia saja. Aku alim, aku alim. Tak alim, tak ada kata macam tu di hati dia tu. Aku alim, sianu tak alim. Itu takabur. Jika membandingkan dengan orang yang lain, membandingkan orang lain itu lebih rendah daripadanya, itu takabur. Adapun ujub, setakat diri dia. Akulah alim, akulah banyak ibadat, dan lain-lain daripadanya. Akulah bangun tahajud, akulah bangun tahajud, ibadat aku ni kuat. Itu dia panggil ujub perasan diri. Itu takrif bagi sifat ujub. Jadi takrif ujub ni membilang besar akan diri dia, ataupun membilang besar atau perasan lebih pada sifat-sifat yang ada pada diri dia, seperti ilmu ataupun ibadat dan lain-lain daripada itulah. Dan tiada takut hal keadaan dia duk perasan dia tu lebih tu, tiada takut ia seorang tadi tu hak membilang besar akan diri dia, ataupun sifat hak ada pada diri dia tu, dia perasan akulah alim, akulah banyak ibadat tu. Hal keadaan dia tak takut akan hilang nikmat hak membilang besar pada diri dia, hak dia ada tadi tu. Tanpa dia takut pada hilang nikmat. Dan lupa ia seorang. Serta lagi pula dia lupa akan bahawa semuanya hak dia membilang besar pada diri dia lebih tadi tu. Dia lupa pemberian Allah Ta'ala baginya, bagi orang yang membilang besar tadi, orang yang ujub tadi. Hal keadaan dia duk perasan dia tu ilmu banyak, dia tu alim, dia tu kuat solat tahajud, kuat baca Quran, kuat buat amal ibadat itu ini. Hal keadaan dia tu lupa hak ni ialah pemberian daripada Allah. Ni salah. Situ salah. Dia salah kerana dia lupa hakikat sebenar yang dia tu maknanya boleh buat ibadah ialah taufik daripada Allah. Ilmu hak dia dapat tu ialah ilmu yang diberikan oleh Allah. Dia lupa situ. Maka duk perasan diri dia lah hak alim,
Diri dia lah hak banyak buat ibadat. Diri dia lah hak maknanya baca Quran tu usjuh sehari. Tiap-tiap bulan boleh khatam Quran. Oh, hebat dia kata aku ni. Tu dia lupa tu ialah taufik pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ujub. Tu nama ujub lagu tu. Tu sifat yang dicela tu, yang perlu kita hindari. Baik. Mafhumnya, sebaliknya. Maka jika melihat ia seorang. Jika melihat ia, yakni dia pandang pada mata hati dia. Dia pandang akan nikmat Allah atasnya. Atas orang tadi. Apa dia? Dengan ilmu. Dengan ilmu hak ada pada diri dia. Banyak. Misalnya alim dia ni. Dan amal hak dia buat banyak. Misalnya baca Qurannya banyak. Zikirnya banyak. Berselawatnya banyak. Solat tu banyak. Solat ni banyak. Dan lainnya lain daripada ilmu amal. Ikutlah segala-gala hak lain daripadanya tu. Maka dia lihat dia banyak ilmu, dia dapat mengaji, dia dapat pergi ke masjid, dia pakat boleh buat ni, boleh buat amal tu, boleh buat ni, boleh kerja ni. Jadi dia pandang hak ni nikmat Allah. Dia perasan lah tu dalam diri dia. Perasan dia ni ada ilmu banyak. Perasan dalam hati dia, aku ni banyak buat ibadat, boleh pergi masjid, boleh pergi. Tapi dia perasan hak ni dia pandang nikmat Allah. Hak tadi ujub tak terperasan di hati dia, dia lupa ni pemberian Allah. Akulah. Ada apa hak ni dia melihat ni nikmat Allah. Kemudian dan takut ia seorang. Dia takut, dia bimbang. Yang ni di hati dia, takut di hati dia akan hilang nikmat hak dimilikinya, ilmu tadi hak ada pada diri dia, amal hak dia buat banyak, baca Quran berzikir 1000 sehari, la ilaha illallah, selawat 300 sehari, Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat dia bakukan. Jadi hak ni nikmat Allah. Kemudian dia takut, namakan Allah Ta'ala tarik nikmat ni. Duk bimbang-bimbang, nama kan Allah Ta'ala tarik nikmat ni. Duk jaga-jaga, takut. Hal keadaan begitu. Dan suka cita ia seorang. Di samping tu dia gembira dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, atas diri dia tadilah, atas seorang tadi itulah. Kerana nikmat tu datang daripada Allah Ta'ala. Ni semua keruniaan Allah Ta'ala beri pada dia. Jawabnya, maka tiada ada ia seorang tu ujub. Maka hak ni tak apa, tak berdosa. Bukan ujub namanya begitu. Bahkan kalau kita cerita kepada orang pun nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, tak ada salah-salah pun. Tak menjadi satu kecelaan di sisi syarak pun. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Adapun nikmat yang ada, falamma bini'mati rabbika, adapun dengan nikmat Tuhan engkau, maka mu ceritalah. Nikmat Allah Ta'ala beri pada kamu. Allah Ta'ala beri, alhamdulillah. Tapi bergantung pada hati seorang tadi tu. Hati dia tu, kalau nak pada pujian, maka hak ni lain. Nak pada pujian, maka tak dapatlah pahala, haram hak tu. Nak pada pujian, hak ni semata-mata dia nak menyatakan ini ialah nikmat daripada Allah. Yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, alhamdulillah. Saya dapatlah. Maknanya pergi ke masjid, boleh pergi dengar-dengar di surah-surah, alhamdulillah. Ni nikmat daripada Allah Ta'ala, dia cerita. Tak ada jadi masalah macam tu. Ni bukan namanya ujub. Sekiranya ada perasaan di hati dia,
Dia tu alim, perasan di hati dia boleh buat amal begini, tapi dia perasa tu ialah nikmat daripada Allah, pemberian daripada Allah, taufik hidayah daripada Allah. Kalau tidak sabit sebab dengan taufik yang Allah Ta'ala beri pada dia, aku tak boleh nak buat ni. Ni semua pertolongan daripada Allah, bukan aku, bukan daya kekuatan aku, tidak. Ni ialah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bukan nama ujub, bahkan dicerita kepada orang lain pula, ni ialah nikmat daripada Allah, alhamdulillah. Tu dia tak lepas daripada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam begitu pun dia bimbangkan Allah Ta'ala tarik nikmat tadi. Ni tidak jadi satu kecelaan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan sendiri, sebagaimana yang kita maklum, yang Nabi menyatakan, aku ialah ketua bagi segala anak Adam. Bila? Pada hari kiamat. Begitu jugalah di dunia sama juga. Cuma nyata Nabi tu ketua ialah di akhirat kelak. Nyata dengan senyata-nyatanya. Maka Nabi kata, aku ni ketua bagi segala anak Adam. Aku ni sayyid, penghulu bagi segala anak Adam. Akulah ketuanya. Wala fakhra. Maka aku bukan nak bermegah-megah, tidak. Allah Nabi cerita nikmat pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka semata-mata cerita, terikat hatinya ni ialah nikmat daripada Allah, maka ini tak diberi salah. Bahkan telitah dalam hati, maksudnya hati kita tu perasan kita tu ilmu banyak ke, perasan ilmu kita dapat buat amal, boleh pergi situ, boleh pergi sini, boleh buat ni, boleh buat tu daripada amal-amal pekerjaan ni, semua ialah taufik hidayah daripada Allah. Ni semua ialah pertolongan daripada Allah, bukan diri kita yang daya kekuatan untuk melakukan semua tu. Ni semua pertolongan daripada Allah. Maka perasan kita tu begitu, itu tak dinamakan ujub dan tidak dicela pada agama kita. Adapun ujub, dia perasan diri dia tu lebih, dia perasan pada sifat dia tu lebih, hal keadaan dia melupai, itu ialah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ialah takrif bagi ujub. Itulah takrif bagi ujub. Habis itu. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.